Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rasam Kuzami bin Samsul, mengambil jurusan kejuruteraan mekanikal, dan saya akan meneruskan video pembentangan makalah jurnal Jawi dari Jauh daripada Sarah Japi 2012. Dan saya telah memilih satu tajuk besar, iaitu Jawi and the Revival of Malingness. Di dalam tajuk ini mengisahkan tentang pengakhiran apartheid kepada masyarakat Afrika Selatan yang telah berlaku pada pertengahan tahun 1990-an. Satu daripada penyesuaiannya adalah berkaitan identiti. Dengan ini, orang Afrika Selatan tidak lagi terikat dengan klasifikasi etnik dan kaum oleh pemerintah. Setelah pengakhiran apartheid, Malaysia dan Indonesia menjalinkan hubungan dengan Afrika Selatan dan kembali bergiat dalam aktiviti perdagangan, pertahanan dan juga politik dua hala. Terdapat juga kisah menarik di dalam tajuk ini, iaitu mengenai kisah Halim Salih yang ingin mencari semula saudara sedarahnya yang telah hilang di Afrika. Perkara ini menarik perhatian sekedar pembaca dan juga menggambarkan betapa pentingnya naskah yang diwariskan kepadanya untuk mencari saudaranya yang hilang. Baiklah, sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Rahman Safwan bin Muhammad Sumanti. Isi utama dalam tajuk History and Development Jawi adalah hamba, orang buangan dan tahanan yang dihantar ke Tanjung Harapan telah membawa amalan baru dengan mereka, termasuklah agama, bahasa, amalan perbuatan, dan sistem tulisan. Mereka menulis teks-teks ini dari ingatan, baik dalam bahasa Arab asalnya dan dengan terjemahan bahasa Jawi. Ketika mereka diasingkan di Pulau Robben dan dilepas ke pantai Cape Town antara tahun 1780 dan 1793. Memandangkan pusat Jawi untuk sistem pendidikan madrasah, tidak heranlah bahwa kebanyakan manuskrip Jawi mempunyai konotasi agama Islam. Ini yang merupakan sebahagian daripada amalan bahasa Melayu sihir di Cape Town. Sukar untuk menentukan sama ada Jawi digunakan untuk tujuan lain, sehingga kini tidak ada contoh jenis teks lain seperti itu surat atau buku harian pribadi yang terdapat di Cape Town. Akhir sekali, Tanjung Belanda sebenarnya menjadi bahasa dominan di kalangan Melayu, dan mereka telah menggantikan bahasa Melayu sebagai bahasa masjid dan madrasah. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hamid bin Tajong. Saya daripada kejuruteraan mekanikal, dan hari ini saya akan menerangkan secara ringkasnya tentang agama Islam. Okey, agama Islam ini ialah agama yang diturunkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi, dan Nabi ditugaskan untuk menyampaikannya kepada umatnya bagi mengatur dan menyusun kehidupan mereka, dan agar mereka lebih memiliki kehidupan yang mulia. Okey, Islam itu bermaksud aman, sejahtera dan harmoni. Manakala dari segi istilah pula bermaksud menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Dalam Islam ini terdapat dua rukun, yaitu rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman itu terdiri daripada 6, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, dan beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. Rukun Islam pula terdiri daripada 5. 5 itu ialah mengucapkan dua kalimah syahadah, solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, iaitu mengeluarkan sedikit harta daripada harta kita untuk kepada orang yang berhak, dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Okey. Dalam Islam terdapat kepercayaan tentang syurga dan neraka. Syurga itu ialah tempat bagi orang yang baik selama kehidupannya, dan neraka pula sebagai tempat balasan bagi orang yang telah melakukan kejahatan selama hidupnya. Dan di dalam Islam ini pula terdapat
13 mazhab besar, namun yang popular hanya ada 4, iaitu mazhab Hambali, Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Namun di Malaysia pula terkenal dengan mazhab Syafi'i. Okey, itu sekian daripada saya. Terima kasih. Bye-bye. Hai, saya Kamila Izoni dan saya akan meneruskan video ini untuk menceritakan serba sedikit Masjid Az-Zaimah yang kami telah kaji pada tempoh hari yang berada di Bandar Seri Indah, Tawau, Sabah. Ini adalah peta lokasi Masjid Az-Zaimah dan apabila kita lihat Masjid Az-Zaimah ini terletak di hujung perumahan Fasa 1 Bandar Seri Indah. Sebelum terbinanya Masjid Az-Zaimah ini, para penduduk di Bandar Seri Indah menunaikan ibadah solat fardu Jumaat di sebuah madrasah yang terletak di Bandar Seri Indah Fasa 1. Pada awal tahun 2017, Jawatan Kuasa Penaja seramai 30 orang dibentuk untuk menyelaraskan proses pembinaan masjid kerana difikirkan amat perlu ekoran dari pertambahan penduduk dari tahun ke tahun. Untuk pembinaan Masjid Az-Zaimah ini, usaha untuk memperbanyakkan kewangan, kutipan terus dilakukan dengan cara mengedarkan borang derma, surat kepada jabatan, agensi kerajaan, swasta dan orang perseorangan. Seperti mana yang kita lihat di video sebelah, Masjid Az-Zaimah ini adalah salah satunya masjid di perumahan yang besar iaitu Bandar Seri Indah, Tawau, Sabah. Masjid ini berkonsepkan gaya rupa yang moden dengan menggabungkan warna-warna yang minimalis, tetapi reka bentuknya masih mengekalkan konsep tradisional. Seni bina masjid ini menyentuh beberapa binaan yang menjadi ciri-ciri binaan masjid iaitu bumbung atau kubah, dewan sembahyang, mimbar dan menara. Masjid Az-Zaimah ini telah mengadakan banyak aktiviti-aktiviti kemasyarakatan dan aktiviti-aktiviti yang boleh menguatkan lagi silaturahim di antara penduduk Bandar Seri Indah. Assalamualaikum, nama saya Nur Khairun Nadia binti Romi. Pada hari ini saya akan mewakili grup saya iaitu grup Lili untuk membentangkan analisis temu bual yang telah kami jalankan sebelumnya. Grup kami telah menjalankan temu bual kepada 3 orang wakil daripada 3 keluarga yang berbeza, yaitu yang pertama Puan Nurbawidah, yang kedua Puan Roslinda dan yang ketiga Puan Juli. Analisis temu bual yang pertama ialah persepsi keluarga tersebut terhadap agama Islam. Daripada temu bual yang telah dijalankan, dapat disimpulkan bahawa agama Islam merupakan agama yang adil dan benar. Agama Islam amatlah menerapkan nilai-nilai murni dalam setiap umatnya, dan agama Islam juga merupakan agama yang berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Seluruh umat Islam amatlah diwajibkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sentiasa mematuhi perintahnya dan meninggalkan larangannya. Bagi umat Islam, agama Islam bukan sahaja agama tetapi bahkan juga panduan dan cara hidup kepada seluruh manusia di dunia. Analisis temu bual yang kedua ialah tahap penerapan budaya Islam dalam setiap keluarga. Daripada temu bual yang telah dijalankan, dapat saya lihat bahawa setiap keluarga mempunyai usaha masing-masing untuk menerapkan budaya-budaya Islam tersebut dalam keluarga mereka. Antara amalan-amalan yang telah dilakukan ialah sentiasa mendirikan solat 5 waktu secara berjemaah, membaca Al-Quran, bersikap sopan santun dan bersedekah. Amalan-amalan ini amatlah penting. Sebagai contoh, sifat bersedekah dapat melahirkan seorang anak yang mempunyai simpati terhadap orang lain, kerana baginya tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima. Sesungguhnya dengan adanya anak yang seperti ini, dia tidak akan merasa keberatan untuk membantu orang lain yang dalam kesusahan. Dapat kita lihat di sini bahawa betapa pentingnya budaya-budaya Islam ini dalam kehidupan seharian. Analisis temu bual yang ketiga ialah kepentingan budaya Islam terhadap keluarga untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang bertamadun. Setelah menjalankan temu bual, dapat saya simpulkan bahawa budaya-budaya Islam ini amatlah penting untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang bertamadun. Sebagai contoh, jika anak-anak telah dilatih daripada kecil untuk sentiasa menghormati orang lain dan sentiasa bersikap bertolak ansur, sudah pasti akan mewujudkan keharmonian. Sifat-sifat ini amatlah penting kerana dengan mempunyai sifat hormat dan hormati terhadap orang lain, sudah pasti orang lain akan merasa senang dengan keberadaan kita. Bahkan, sifat hormat dan menghormati ini juga dapat mengelakkan pergaduhan daripada tercetus. Oleh itu, untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang harmoni, budaya-budaya Islam ini amatlah penting bagi setiap manusia di seluruh dunia demi mewujudkan sebuah masyarakat yang bertamadun. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih.